Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar semua? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat, bertenaga, ceria ya, walaupun dalam tempoh berkurung ya PKP ni. Okey, tanpa menghilangkan masa, kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu topik yang ketujuh, iaitu perancangan dalam pengurusan Islam. Ya. Untuk topik ini, kita akan bincangkan tentang pendahuluan, definisi perancangan, kepentingan perancangan, elemen perancangan dalam organisasi, prinsip-prinsip perancangan, jenis-jenis perancangan, proses perancangan, ciri-ciri perancangan yang baik, contoh perancangan dalam Islam, dan kita tutup dengan kesimpulan. Sebagai pendahuluan, saya recap semula ataupun saya ulang kembali apa yang telah kita bincangkan dalam bab yang pertama dulu, sekiranya anda semua masih ingat, yang mana pengurusan ini mengandungi 4 unsur utama, ataupun ada 4 elemen utama, iaitu perancangannya, planning atau takhtit, pengorganisasian atau penyusunan, tanzim or organizing, kemudian kepimpinan yang ketiga ataupun qiyadah or leadership, and then we have the last one, which is pengawasan ataupun pengawalan. In Arabic we call it as wiqayah ataupun controlling. Ya. Okay, sekarang kita pergi kepada elemen yang pertama, iaitu perancangan. Jadi perancangan ni dalam Islam merupakan suatu perkara yang tak asing lagi. Ya, banyak dalil yang kita jumpa yang ada membincangkan, menyatakan tentang perancangan ya, dalam setiap aspek lah. Ya. Jadi Islam seringkali menyarankan umatnya supaya sentiasa melakukan perancangan terlebih dahulu dalam setiap perkara, kerana Islam adalah sebuah agama berpandukan sistem dan aturan yang sempurna. Dan ini jelas ya, contohnya kita tengok dalam surah Wal-Asr sendiri tentang bagaimana kita perlu merancang dalam pengurusan masa ya, supaya masa yang kita ada tu tak sia-sia ya. Allah nyatakan bahawa kita ni dalam kerugian ya, kecuali mereka yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan yang berpesan-pesan dengan kesabaran ya. Begitu juga dengan dalam surah Al-Baqarah menyatakan tentang tata cara untuk berhutang kan, sekiranya ada transaksi ataupun kontrak hutang berlaku antara dua pihak, perlulah ia dicatatkan ya, faktubu ya, maksudnya perlu ditulis. Sebab apa? Sebab dah nampak ya, sebab Islam tu ingin memastikan supaya transaksi ataupun proses yang berlaku selepas itu adalah lancar ya. Jadi contohnya sekiranya tidak ada sebarang dokumen ataupun bukti ya, ataupun catatan untuk menunjukkan bahawa seorang itu telah berhutang ataupun memberi hutang kepada seorang yang lain. Jadi ada kemungkinan ya, bukan nak kata sudah pasti ada konflik, ada kemungkinan akan berlakunya konflik sekiranya ada antara kedua-dua pihak ini yang tidak jujur ataupun tidak amanah kan. Contohnya mungkin yang berhutang mengatakan saya dah bayar habis, ataupun saya tak berhutang pun, dan bagi yang memberi hutang pula, pemiutang pula mengatakan awak tak bayar lagi hutang saya, sedangkan si yang berhutang tadi dah bayar pun ya, dengan jelas. Jadi kalau tak ada sebarang bukti, catatan, maka amat sukar ya untuk memastikan kontrak itu berjalan dengan lancar ya. Jadi itu perancangan yang bagaimana Islam mengajar kita umat Islam supaya merancang. Kenapa kena catat, kenapa kena tulis, kenapa perlu ada dokumen, kena ada perjanjian untuk mengelakkan berlakunya konflik ya, ataupun pergaduhan antara dua pihak. Dan ini perlu dielakkan ya, supaya tidak akan berlakunya hubungan yang kurang baik ya antara dua pihak nanti. Okey, jadi sekarang kita tengok pada definisi perancangan pula ya. Okey, Abdul Rahman Ad-Dahyan dalam bukunya menyatakan bahawa perancangan adalah di antara masa sekarang dengan akan datang
Jadi definisi yang diberikan oleh Abdul Rahman Ad-Dahyan ni agak umum, ya. Mengatakan apa sahaja perkara yang berlaku antara masa sekarang dengan akan datang. Jadi boleh faham, ya. Maksudnya apa yang kita nak rancang ni mestilah perkara yang belum lagi berlaku, ya, ataupun yang sedang berlaku, ya. Dan kita tak boleh lagi nak merancang perkara yang dah lepas. Contohnya kita nak ubah sejarah supaya tanah Melayu tidak dijajah oleh Portugis ataupun Belanda. Yang tu kita tak boleh nak rancang lagi sebab perkara tu dah lepas, dah menjadi sejarah pun, kan? Jadi apa yang boleh dirancang adalah perkara yang berlaku pada masa sekarang. Contohnya mungkin kita dah rancang buat plan A, tapi tiba-tiba plan A tak jadi. Okey, kita tukar plan A kepada plan B. Ya. Jadi apa-apa yang sedang berjalan atau akan berjalan. Itu dimaksudkan oleh Abdul Rahman Ad-Dahyan tentang perancangan. Okey, Syed Muhammad Huwairi pula mengatakan perancangan ialah suatu usaha bagi menyediakan segala sesuatu yang bermanfaat, ya, melalui alatan, modal dan kewangan. Jadi kita tengok pada definisi Syed Muhammad Huwairi ni agak spesifik sikit, ya. Jadi ia merupakan suatu usaha bagi menyediakan apa jua perkara yang pasti ada manfaat, ya, bukan perkara yang sia-sia. Ya, kalau kita buat benda yang tanpa manfaat, itu bukan perancangan lah, ya. Itu bagi Syed Muhammad Huwairi, ya, bermanfaat macam mana? Sama ada menggunakan medium melalui peralatan, modal, contoh alat ni macam mana kita nak guna ataupun apa alat yang kita nak beli, modal, berapa banyak modal yang kita nak guna. Contoh kita nak buka perniagaan, okey, berapa banyak yang kita nak guna, ataupun kita nak keluarkan, ya, dan kewangan, bagaimana kita nak merancang supaya jualan kita tu mendatangkan keuntungan, ya, supaya nanti kita mampu mendapatkan balik modal kita, dan mungkin juga untuk kita bayar gaji pekerja-pekerja kita, ya. Okey. So apa dia perancangan dalam organisasi? Okey, ia bukan suatu proses menentukan objektif yang dikehendaki dan seterusnya membina strategi-strategi tindakan yang sesuai dan yang terbaik dengan mengambil kira faktor-faktor dalaman organisasi dan persekitaran luaran yang akan mempengaruhi sesebuah organisasi untuk mencapai objektif tersebut. Ya, jadi bila kita cakap tentang perancangan dalam sebuah organisasi ataupun institusi, maka ia perlulah merupakan satu proses yang mana ada objektif, ada matlamat, ya. Yang mana dari matlamat itu maka terbinalah strategi-strategi, cara-cara, langkah-langkah yang perlu diambil, ya, dengan mengambil kira apa juga faktor dalaman dan luaran. Contohnya kalau faktor dalaman, berapa orang pekerja yang kita perlukan untuk menjalankan perniagaan ini, ataupun untuk memastikan perniagaan ini berjalan dengan lancar, kan? Okey, kalau faktor luaran pula, ini contohnya kalau kita nak buka restoran lah, ya. Okey, kalau kita nak buka restoran di sini, adakah lokasinya strategik? Adakah makanan yang kita nak tawarkan nanti sesuai dengan cita rasa penduduk tempatan? Okey, itu adalah faktor-faktor luaran yang boleh mempengaruhi perniagaan kita nanti. Jadi semua itu perlu diambil kira dalam perancangan, ya, supaya apa yang dirancang itu dapat berjalan lancar dan dapat meminimalkan kegagalan. Ya.